Doktor dan rakan-rakan sekalian, saya Nur Faziana binti Muhammad Noor pada hari ini akan mewakili kumpulan saya untuk membentang tugasan pertama kami. Tugasan pertama kami mengandungi dua tajuk iaitu linguistik mikro dan analisis bahasa. Saya akan bentangkan tajuk pertama dulu iaitu linguistik mikro. Pengenalan, menurut Ferdinand Saussure pada 1996, ilmu linguistik meliti bahasa secara umum. Linguistik dari segi pengertian luas adalah merujuk kepada segala yang bicarakan tentang bahasa secara langsung atau tidak langsung dan hasil daripada penelitian dan hasil teoritis. Antara subdisiplin linguistik ialah sifat kajian yang terbagi kepada dua iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Pengkajian linguistik mikro adalah berkaitan objek struktur dan elemen bahasa tanpa mengaitkannya dengan ilmu lain. Latar belakang, bagi linguistik mikro atau dikenali juga sebagai mikrolinguistik ialah bidang yang mengkaji bahasa dari internal iaitu secara dalam dan mempelajari struktur bahasa itu sendiri antara pembinangan. Antara cabang linguistik mikro ialah fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonologi ialah pengkajian tentang bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam kebahasaan. Morfologi pula ialah cabang yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Sintaksis ialah kajian susunan kata dalam pembinaan ayat dan semantik pula ialah pengkajian tentang makna kata dan penambahan serta bidang sejarah perubahan makna. Antara cabang linguistik mikro ialah cabang linguistik mikro ialah leksikologi yang berkaitan dengan etimologi yang mengkaji leksikon bagi mengkaji makna kata untuk penyusunan kamus. Fonetik pula ialah pengkajian tentang pengkajian bunyi yang dihasilkan melalui mulut manusia. Leksikologi berkaitan dengan etimologi yang mengkaji leksikon bagi mengkaji makna kata untuk penyusunan kamus. Fonetik pula ialah pengkajian tentang pengkajian bunyi yang dihasilkan melalui mulut manusia. Leksikosemantik pula adalah pergandingan bidang leksikologi dan semantik. Subdisiplin linguistik dalam mikrolinguistik ialah pembandingan bahasa iaitu menganalisis butir dan pola yang serupa atau berbeza bagi mencari hubungan genetik atau tipologi untuk menjadikan pengajaran dan penterjemahan lebih berkesan. Teori linguistik pula mengumpulkan pendapat-pendapat mengenai suatu peristiwa bahasa. Objektif kajian bagi tajuk ini ialah yang pertama, mengkaji struktur dalaman iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi dan fonetik. Yang kedua, mengkaji gabungan subdisiplin iaitu morfosintaksis, leksikosemantik, perbandingan bahasa dan teori linguistik. Kaedah kajian yang digunakan ada dua iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah rujukan laman sesawang. Definisi konsep. Fonologi bermaksud kajian berkaitan bunyi sebutan dalam satu bahasa. Fonologi mengkaji cara penghasilan, ciri-ciri bunyi bahasa dan bunyi fonologi tersebut dalam kebahasaan. Fonologi terbagi kepada dua cabang iaitu fonologi diakronik dan fonologi prosodi. Fonologi diakronik ialah pengkajian yang mengkaji dan membina teori-teori berkaitan perubahan dan pengubahsuaian yang berlaku dalam suatu bunyi pertuturan. Fonologi prosodi pula ialah memberi penjelasan tentang bentuk bunyi bahasa yang mampu didengar oleh telinga yang tidak dapat dijelaskan melalui simbol tulisan. Tumpuan fonologi prosodi adalah ujaran iaitu melibatkan rima serta intonasi. Morfologi. Morfologi adalah cabang bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata yang wujud akibat peristiwa gramatis. Mengkaji struktur ayat iaitu susunan tulisan ataupun bunyi ujaran yang menghasilkan sesuatu unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula merupakan unit bahasa berbentuk tunggal ataupun mengalami proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajemukan. Penggolongan kata adalah proses mengklasifikasikan perkataan berpandukan keserupaan, bentuk atau fungsi kata berdasarkan golongan tertentu, misalnya kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata tugas. Sintaksis pula adalah cabang ilmu yang mengkaji bentuk, struktur dan konstruksi ayat. Ianya memfokuskan cara sesuatu perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Pembinaan ayat yang menggunakan nahu yang betul iaitu mengikut peraturan dan sistem adalah sangat signifikan supaya ayat menjadi mantap. Objek pengkajian sintaksis terdiri daripada beberapa unsur seperti kata, frasa dan klausa. Semantik ialah kajian tentang makna perkataan serta penambahan makna satu kata. Perkataan makna didefinisikan sebagai erti atau maksud yang terbagi pada tiga komponen iaitu kata, konsep dan rujukan. Makna turut mengalami perubahan makna yang terbagi kepada dua iaitu perluasan makna dan penyempitan makna. Fonologi. Linguistik mikro mengkaji struktur bahasa yang terbagi kepada dua iaitu struktur dalaman dan gabungan subdisiplin. Struktur dalaman linguistik mikro ialah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi dan fonetik. Bagi gabungan subdisiplin pula terdiri daripada morfosintaksis, leksikosemantik, perbandingan bahasa dan teori linguistik. Pembinangan terbagi kepada beberapa bidang iaitu linguistik umum, linguistik khusus, linguistik terapan, linguistik teoritis dan linguistik sejarah. Kesemua bidang ini mempunyai ruang lingkup yang tersendiri. Bagi linguistik umum, ialah linguistik yang teorinya mengkaji tentang kaedah bahasa dan pernyataan umum. Linguistik khusus pula mengkaji kaedah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu atau rumpun bahasa tertentu.
Dua pendekatan linguistik ini boleh digunakan terhadap seluruh sistem bahasa atau satu bahagian daripada sistem bahasa tersebut. Linguistik terapan pula digunakan untuk tujuan kemanusiaan, sifat manusia dan keilmuan iaitu menurut ilmu pengetahuan. Linguistik teoritis ialah bahasa sebagai bahasa yang bukan hanya sebagai alat. Ianya berbeza dengan teori linguistik. Bagi linguistik sejarah pula, huraian kronologi perkembangan linguistik untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Sifat kajian. Dalam subtajuk ini, linguistik terbagi kepada dua iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro objeknya berstruktur dan ilmu bahasanya itu sendiri iaitu ciri hakiki bahasa itu dengan tidak mengaitkannya dengan ilmu lain. Manakala linguistik makro objeknya bahasa dalam hubungan dengan faktor luar bahasa iaitu kegiatan manusia dalam masyarakat. Ia meliputi interdisiplin dan terapan. Seterusnya adalah leksikologi. Cabang linguistik yang mengkaji dan menganalisis butir kosakata suatu bahasa berserta dengan makna dan evolusinya. Pengetahuan tentang etimologi sangat penting dalam menelusuri perkembangan bentuk dan makna sesuatu kata. Cabang leksikologi iaitu leksikografi yang membicarakan dasar kaedah susunan kamus, pengumpulan data, pemilihan data, pengabjadan, susunan definisi dan pemberian makna. Etimologi iaitu disiplin yang mengkaji asal-usul kata secara individu dengan mempertimbangkan momen dalam sejarah di mana ia muncul seperti satu yang digabungkan ke dalam setiap bahasa dan perubahan yang berlaku baik dari segi bentuk dan maknanya. Cabang pengetahuan manusia ini amat penting bagi meningkatkan komunikasi kita dan meneruskan evolusi bahasa kita. Bagi fonetik, ialah kajian tentang bunyi bahasa dihasilkan oleh manusia iaitu bunyi bahasa, bunyi bukan bahasa dan bunyi pinggiran. Ia memberi lambang fonetik untuk bunyi tersebut. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan dalam bahasa untuk tujuan berkomunikasi. Kajian ini terbagi pada 3 jenis iaitu fonetik auditori, fonetik akustik dan fonetik artikulasi. Bagi fonetik auditori ialah kajian berkaitan pendengaran dan persepsi bunyi bahasa. Bagi fonetik akustik ialah kajian tentang sifat fizikal bunyi bahasa seperti frekuensi dan amplitude yang teralih di antara mulut dengan telinga. Bagi fonetik artikulasi ialah kajian tentang fungsi alat artikulasi bunyi bahasa. Seterusnya ialah morfosintaksis. Morfosintaksis adalah salah satu struktur bahasa yang ada di persimpangan antara morfologi dengan sintaksis. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi baru yang ditulis oleh Nik Safia Karim, morfosintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata. Bentuk kata ialah serupa unit tata bahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengibuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsinya. Perkataan-perkataan yang keserupaan dia sedemikian digolongkan ke dalam golongan kata yang sama. Seterusnya adalah analisis linguistik. Menurut Ferdinand de Saussure, iaitu bapa linguistik moden telah memperkenalkan konsep hubungan sintagmatik dan hubungan asosiatif untuk memperkatakan hubungan satuan kata dalam analisis linguistik ini. Hubungan sintagmatik dan hubungan asosiatif merupakan satu hubungan kumpulan lengkap bentuk terbitan suatu perkataan dengan pengetahuan seseorang tentang sesuatu susunan. Leksikosemantik pula ialah merupakan gabungan antara leksikologi dengan semantik. Leksikologi maksud kajian tentang makna dan penggunaan perkataan, manakala semantik maksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan sesuatu kata. Leksikosemantik merupakan cabang linguistik yang mementingkan kajian tentang makna perkataan. Leksikologi dan semantik digabungkan untuk mendapatkan penerangan makna satu perkataan yang mudah untuk ditafsirkan. Perbandingan bahasa bermaksud hal yang berbanding atau dibandingkan. Menurut Asma Haji Omar, bahasa hanyalah bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ujaran terdapat dalam rongga tekak manusia. Perbandingan bahasa merupakan pemberian butir dan bola yang serupa dan beza antara dua bahasa atau lebih atau dua tempoh atau lebih dalam perkembangan satu bahasa untuk mencari hubungan genetik atau tipologi atau mencari prinsip supaya pengajaran bahasa dan penterjemahan menjadi lebih berkesan. Tujuan sebenar perbandingan bahasa adalah untuk melihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa sekeluarga iaitu bahasa seketurunan daripada bahasa Indok. Perbandingan dilakukan mengikut aspek tentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibandingkan. Antara kaedah perbandingan bahasa dilakukan antara ialah kaedah glotokronologi dan kaedah leksikal massa. Teori linguistik pun ialah merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan tentang suatu peristiwa bahasa. Menurut David Christer pada 1973, teori linguistik menjelaskan bahasa linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Setiap bahasa yang dikaji mesti dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang tersusun serta mempunyai organisasi sendiri. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Pekaji dapat menerangkan perihal struktur dalam bahasa iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi dan fonetik. Pekaji dapat menambah pengetahuan tentang gabungan subdisiplin iaitu morfosintaksis, leksikosemantik, perbandingan bahasa dan teori linguistik. Itu saja bagi kumpulan saya
untuk tajuk yang pertama, dan saya akan sambung untuk tajuk yang kedua, iaitu analisis bahasa. Latar belakang. Bahasa menjadi asas penting dalam komunikasi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, linguistik ialah kajian saintifik tentang bahasa. Kajian bidang ini berdasarkan tiga, iaitu hubungan asosiatif, struktur dan distribusi. Ini juga berdasarkan konstituen bahasa, analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur. Objektif kajian bagi tajuk ini ada tiga, iaitu menganalisis linguistik yang terdapat dalam sebuah ayat, mengkaji analisis bahasa melalui analisis konstituen terdekat yang terdapat dalam frasa dan ayat. Yang ketiga ialah menghuraikan analisis rangkaian dan analisis proses unsur yang terdapat dalam sebuah perkataan. Kaedah kajian. Kaedah yang digunakan ada dua, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah rujukan laman sasawang. Bagi kaedah kepustakaan ialah bacaan buku, bahan rujukan dan nota tambahan. Bagi kaedah rujukan laman sasawang ialah maklumat daripada kajian lepas, laman web dan blog. Batasan kajian memfokuskan tentang analisis bahasa yang merangkumi analisis linguistik. Mengenal pasti bidang morfologi melalui analisis konstituen terdekat, analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur. Definisi konsep. Definisi analisis. Asal perkataan adalah daripada Yunani, iaitu analisis yang bererti melepaskan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, analisis ialah penyelidikan dan penguraian satu keadaan, masalah dan persoalan. Menurut Spradley, pada tahun 2015 ialah cara berfikir secara sistematik menentukan bahagian hubungan antara bahagian dan hubungan secara keseluruhan. Definisi bahasa. Menurut Asma Haji Omar, ialah firasat atau petunjuk kepada satu kebudayaan penuturnya. Menurut Bloch dan Traeger, bahasa ialah lambang-lambang bunyi vokal yang bersifat arbitrari yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi. Ini juga ialah kebolehan manusia dalam penuturan dan satu sistem bunyi yang terdiri daripada alat-alat artikulasi manusia. Bahasa mempunyai pelbagai fungsi dalam kehidupan seharian. Definisi linguistik pula menurut Verhard ialah linguistik adalah suatu kajian bahasa. Linguistik membawa maksud kajian yang menyentuh satu kajian bahasa. Kajian tentang subsistem bahasa iaitu leksikon, gramatikal dan fonologi. Analisis linguistik. Bagi analisis linguistik ialah mempunyai hubungan asosiatif. Asosiatif bermaksud makna yang memiliki leksem atau kata, hubungan antara kata dengan suatu di luar bahasa. Hubungan asosiatif ialah objek kajian sosiologi. Adanya bahagian jenis interaksi sosial dalam masyarakat. Hubungan dalam bahasa tapi tidak tampak dalam susunan ayat. Yang digantikan nama paradigmatik, iaitu perubahan penggunaan kata dalam satu ayat. Hubungan ini boleh dikaitkan dengan makna antara satu sama lain dan ianya juga memperluas maksud asosiatif. Contoh paradigmatik ialah seperti ini, iaitu di dan pe. Awalan di dan pe boleh digabungkan dengan kata yang lain. Morfem kata memakan mempunyai hubungan paradigmatik dengan morfem di dan pe. Oleh itu, morfem dapat ditukarkan posisinya dengan morfem di dan pe yang terdapat pada kata makan. Struktur dan sistem. Struktur ialah susunan bahagian ayat atau konstituen ayat yang bersifat linear. Susunan bahagian ayat atau konstituen ayat itu dapat dibandingkan dengan bentuk bahasa yang lain. Contohnya ialah fonem dengan fonem, morfem dengan morfem. Sistem pula ialah hubungan antara konstituen. Dapat dibezakan mengikut bentuk sistematik bahasa, fonetik alofon, morfemis atau sintaksis. Contohnya ialah ayat asonsang, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi dapat atau tidaknya penggantian konstituen tertentu dalam ayat tertentu dengan konstituen lain. Terdiri daripada distribusi fonemis, morfemis dan sintaksis. Contoh di bawah ialah distribusi fonemis, iaitu penggantian fonem dengan fonem. Dan ini ialah contoh distribusi morfemis, iaitu penggantian morfem dengan morfem. Selanjutnya ialah analisis konstituen terdekat. Mengesan hubungan terdekat antara unsur-unsur bahasa yang mengkaji satu binaan bahasa seperti kata, frasa, klausa atau ayat. Hubungan terdekat antara unsur dapat dihuraikan. Garis-garis yang bersifat grafik atau gambar ajar menunjukkan hubungan yang dekat antara unsur frasa, subjek dan frasa predikat. Dikenali sebagai analisis bawahan langsung, analisis unsur langsung atau analisis unsur terdekat. Terdapat dua peringkat, iaitu frasa dan ayat. Analisis konstituen terdekat peringkat frasa. Contoh frasa baju lama kakak saya, ini adalah contoh bagi analisis konstituen terdekat bagi peringkat frasa. Bagi peringkat ayat, contoh ini seperti kakak saya sedang berjalan di taman.
Analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur. Analisis rangkaian unsur merupakan unsur yang terbatas dalam bidang morfologi. Setiap satuan bahasa yang dibentuk adalah hasil daripada kewujudan unsur-unsur lain. Dalam bidang morfologi, satuan yang wujud terdiri daripada morfem dan kata. Analisis proses unsur merupakan proses pembentukan kata yang akan menghasilkan satuan bahasa. Proses ini mengandungi morfem dan kata serta dikelaskan mengikut jenis unsur satuannya. Terdiri daripada kata berimbuhan, kata dasar, kata majmuk dan kata ganda. Morfem. Menurut Asma Haji Omar, morfem ialah unit nahu yang paling kecil yang mempunyai makna. Menurut Ahmad Her Muhammad Nur, morfem ialah unit tata bahasa yang terkecil yang mempunyai makna atau fungsi tata bahasa. Terdapat dua jenis morfem iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Bagi morfem terikat terdiri daripada tiga subtarget iaitu morfem terbahagi satuan, morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. Morfem bebas iaitu dapat berdiri sendiri sebagai kata kerana mempunyai makna. Boleh disamakan dengan kata tunggal. Contoh rangkaian unsur yang wujud dalam morfem bebas adalah seperti berikut. Terkenal. Jika tiada awalan ter, kenal masih mempunyai makna. Maka morfem bebas ialah dapat berdiri sendiri sebagai kata kerana mempunyai makna. Selanjutnya dalam morfem terikat tidak boleh berdiri sendiri sebagai kata kerana tidak mempunyai makna disebabkan morfem hanya terdiri daripada imbuhan dan kata akar. Boleh digunakan bersama-sama morfem lain bagi mewujudkan perkataan yang bermakna. Morfem terikat satuan. Utuh bentuknya dan bahagian-bahagian tidak boleh dipisahkan. Terdiri pada awalan, akhiran, sisipan dan kata akar. Contohnya ialah tertawa. Jika tiada awalan ter, tawa tidak boleh berdiri sendiri kerana tiada makna. Selanjutnya morfem terikat terbahagi. Terdiri pada awalan dan akhiran yang digunakan serentak sebagai satuan. Terbagi pada 4 apitan iaitu ke-an, pe-an, pen-an dan per-an. Dan ini adalah contoh morfem terikat terbahagi. Kesempurnaan menggunakan apitan ke dan an. Selanjutnya morfem terikat kompleks menggabungkan dua morfem terikat atau lebih. Terdiri daripada dua awalan dan akhiran serta dua awalan dan satu akhiran. Contoh rangkaian unsur terdapat dalam morfem terikat kompleks adalah seperti yang berikut, iaitu memperluaskan. Selanjutnya bentuk kata. Bentuk bebas yang mempunyai makna dah boleh berdiri sendiri. Terdiri pada kata akar, kata dasar, kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Contoh proses yang dapat dalam kata adalah seperti yang berikut, iaitu berjalan, ianya mempunyai awalan dan kata dasar. Berkata-kata pula mempunyai awalan dan kata majmuk. Kesimpulan, berkait dengan bidang morfologi iaitu berkaitan dengan satuan bahasa. Satuan bahasa dikaji dengan menggunakan analisis konstituen terdekat, rangkaian unsur dan proses unsur, menjadi rujukan kepada pengkaji baharu. Untuk memastikan bila ini diketahui, pengkajian berterusan perlu dilakukan, melainkan semangat cinta akan bahasa. Dan ini adalah bibliografi yang digunakan oleh rujukan yang kami gunakan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami untuk tugasan yang pertama. Dan itu sahaja, terima kasih.